Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 dan saya Anissa Miha bersama ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan topik tentang tajuk atheism. Atheist berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud tiada Tuhan. Golongan atheist ini tidak percaya dan menolak kewujudan Tuhan. Dalam bahasa Arab, ia dikenali sebagai mulhid atau ilhad yang bermaksud menyimpang daripada pandangan yang benar. Kepercayaan ini disebut sebagai kufur, murtad atau tidak beragama. Atheism wujud dalam kalangan semua bangsa dan agama, termasuk umat Islam masa kini. Mereka hanya berpegang dengan logik akal semata-mata. Golongan atheist membawa fahaman luar tabi'i. Fahaman ini secara terang-terangan bertentangan dengan fitrah dan naluri insani. Mereka menolak akan kewujudan Tuhan dan alam gaib kerana bagi mereka alam gaib juga termasuk dalam dunia tabi'i. Maka penganut atheism boleh dikira berdasarkan penolakan atau kurangnya kepercayaan kepada agama dan Tuhan. Maka ahli seterusnya akan meneruskan pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Izzah binti Rashidi. Saya akan membincangkan isu atheism di Malaysia. Isu atheism mula menjadi perhatian umum apabila media arus perdana di Malaysia melaporkan pertemuan kumpulan atheist yang dinamakan sebagai The Atheist Republic Consulate of Kuala Lumpur pada 3 Ogos 2017. Fahaman ini telah tersebar luas khususnya di laman media sosial. Beberapa laman Facebook juga didakwa menyebarkan fahaman atheism di Malaysia. Antaranya Atheist Republic, Warung Atheist dan Malaysian Atheist Confession. Platform ini menjadi lubuk kepada mereka untuk meraih perlindungan serta meluahkan cabaran mereka hidup sebagai seorang atheist. Selain itu, beberapa blog juga turut dikesan menyebarkan fahaman atheist di Malaysia. Antaranya, blog Melayu Atheist yang ditulis sejak tahun 2013 untuk berkongsi tentang perjalanan hidup seorang anak Melayu menuju kebenaran dan sebagainya lagi. Kumpulan ini ditubuhkan bertujuan untuk membincangkan perkara mengenai fahaman dan ajaran atheism. Namun, apa yang dapat dilihat, kebanyakan perbincangan yang berlaku dalam kumpulan ini lebih ke arah interaksi serangan terhadap agama, terutamanya agama Islam. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa mereka menggunakan kemudahan teknologi internet dan media sosial sebagai medium serangan terhadap agama. Seterusnya, dakwaan golongan atheism terhadap agama Islam. Antara dakwaan golongan atheism adalah Tuhan tidak memenuhi kriteria satu kewujudan. Mereka mendakwa Tuhan tidak dapat dicapai melalui 5 panca indera, iaitu tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, tidak dapat didengari, tidak dapat dihidu dan juga tidak dapat dirasa. Hakikatnya, dakwaan golongan atheism adalah dakwaan palsu dan penyelewengan fakta. Seterusnya, teori pragmatism atau teori penipuan sendiri yang bermaksud Tuhan itu sekadar diada-adakan. Mereka mendakwa manusia sengaja mencipta Tuhan untuk tujuan kawalan sosial ke atas kehidupan manusia. Tetapi, bagi agama Islam, tidaklah mencipta Tuhan sendiri sebagai kawalan sosial. Tuhan itu benar-benar ada dan menciptakan segala-galanya. Selain itu, mereka mendakwa terlalu banyak versi Tuhan dalam pelbagai agama yang menunjukkan Tuhan sebenar itu tidak ada. Islam berpegang teguh dengan sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadis, yakni tidak sama Allah dengan segala yang baru. Benarlah agama Islam itu adalah agama yang benar. Berikut merupakan potongan ayat Al-Quran yang menunjukkan bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu sememangnya wujud. Al-Quran menjelaskan di dalam ayat tersebut mengenai bukti kewujudan Allah sebagaimana firman-Nya, dan sesungguhnya jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Surah Al-Luqman. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Saya Nur Amni, nombor matrik 2021-122201 dan pada hari ini saya akan membincangkan tentang punca etisma dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebelum saya memulakan pembentangan bagi topik saya ingin menekankan bahawa etisma ini boleh berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor dan pada hari ini saya akan memfokuskan tentang 4 punca etisma yang signifikan, iaitu tiada pegangan hidup yang teguh, kurang didikan agama, terpengaruh dengan ideologi yang disebarkan melalui media baharu dan kurang penghayatan prinsip rukun negara serta semangat patriotisme. Seperti yang boleh dilihat di pembentangan ini, punca yang pertama ialah tiada atau kurangnya pegangan hidup. Ini bermakna jika seseorang individu itu tidak mengamalkan falsafah hidup sebagai seorang penganut agama masing-masing dan tidak mempunyai pegangannya sendiri, mereka lebih cenderung untuk terpengaruh dengan fahaman dan ideologi ateisme. Contohnya, individu ia adalah seorang penganut Kristian yang tidak berpegang teguh terhadap ajaran agama Kristian. Maka individu ini mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk mengamalkan etisma berbanding dengan individu B yang sentiasa mengikuti ajaran agamanya. Pada pendapat saya, jika kita erat dengan pendirian kita, masalah ini tidak akan berlaku sama sekali dan kemungkinan besar etisma ini dibenci oleh rakyat Malaysia. Seterusnya adalah kurang didikan agama. Ini merupakan salah satu faktor mengapa etisma ini semakin berleluasa di Malaysia. Tidak dinafikan pendidikan agama itu penting dan bermula di rumah apabila ibu bapa mengajar dan menerangkan kepada anak mereka tentang agama yang dianuti. Tetapi pendidikan di rumah perlu didorongi dengan pendidikan secara akademik di sekolah. Sebagai contoh, majoriti rakyat Malaysia yang beragama Islam dan Kristian, mereka mendapat pendidikan agama seawal 7 tahun di institusi pendidikan agama seperti sekolah rendah agama dan sekolah Katolik. Namun rakyat Malaysia yang menganut agama lain seperti Buddha dan Hindu tidak mempunyai akses atau pendedahan intensif terhadap agama mereka dan sekaligus boleh menyebabkan mereka ini tidak mendapat didikan agama yang mencukupi. Tanpa kita sedari, ini telah menyebabkan majoriti mereka tidak percaya kepada Tuhan dan akhirnya tergolong dalam kelompok etisma. Apabila kelompok ini mendirikan institusi keluarga, secara tidak langsung mereka akan mendidik generasi baru tanpa menerapkan didikan agama yang akan menyebabkan isu etisma ini diamalkan dan mungkin menjadi norma masyarakat di Malaysia. Kemudian, faktor berikutnya adalah disebabkan oleh media baru. Ini dapat dilihat pada beberapa catatan di Facebook di mana terdapat pengguna yang menulis dan berkongsi kisah berbau negatif berkenaan agama dan Tuhan. Catatan sedemikian boleh menyebabkan rakyat Malaysia yang membacanya terpengaruh dengan kenyataan yang ditulis dan mempengaruhi mereka untuk terpesong ke arah etisma. Walaupun penulisan seperti ini disekat oleh kerajaan, setengah rakyat Malaysia masih boleh mengaksesnya dengan menggunakan kaedah haram seperti rangkaian peribadi maya atau lebih dikenali sebagai VPN dan secara tidak langsung menjadikan punca rantaian penyebaran etisma ini kekal berterusan. Akhir sekali, punca etisma yang signifikan adalah kurangnya penghayatan rukun negara dan semangat patriotisme. Malangnya faktor ini selalu diketepikan dan tidak diambil berat oleh kebanyakan individu. Tetapi ia memainkan peranan yang sangat penting untuk setiap individu. Seandainya rakyat Malaysia berpegang pada prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, ideologi ateisme ini yang datang ke negara ini tidak akan dapat memperdaya rakyat Malaysia dan masyarakat dapat membantas isu ateisme sebelum ianya menjadi lebih keruh. Ini berbalik kepada penjelasan saya yang tadi, iaitu kepentingan falsafah terhadap individu di mana prinsip ketuhanan itu dijadikan sebagai panduan dan diterapkan di dalam individu tersebut. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan kumpulan saya yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Zairatul Aida, bernombor matrik 2021352229. Saya ingin menerangkan tentang implikasi ateisme. Seperti mana yang kita tahu, ateisme merupakan kepercayaan yang menafikan wujudan Tuhan, maka itu adalah agama dan pegangan. Sesebuah tamadun tidak dapat membangun tanpa adanya agama kerana agama itu merupakan asas kepada ketamadunan manusia dan pembangunan manusia. Selain itu, ateisme ini dapat menggoyahkan pegangan mereka yang beragama. Ini terjadi akibat daripada pengaruh negatif daripada golongan ateisme tersebut. Seterusnya, ia juga dapat membuka peluang kepada penyelewengan agama dan lebih teruk berpotensi bagi menyebabkan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dan rakan terputus.
Kepercayaan ini juga menyebabkan ajaran Rasulullah SAW dan kepakaran ulama dipertikaikan. Kemudian, ateisme ini juga dapat menyebabkan kesan negatif dalam diri, seperti contoh bingung dan kacau bilau, hilang ketenteraman jiwa, menimbulkan keinginan membunuh diri serta ketakutan yang teramat. Kesimpulannya, tanpa pegangan dan kepercayaan kepada Tuhan, maka hilanglah panduan dan pegangan seseorang individu tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum kepada pensyarah saya Nordiana Zafri dan sesiapa saja yang sedang menonton video pembentangan ini. Nama saya Irina Arisha binti Aldrin daripada course MC244 S1A. Hari ini saya akan memulakan perbincangan saya dengan menguraikan mengapakah kita perlu membanteras ateisme. Ateisme ini adalah masalah kecelaruan terhadap Tuhan dan agama. Hal ini perlu dibendung kerana ia berisiko mengganggu ketenteraman orang awam dan menyebabkan ketidakselesaan orang awam, lebih-lebih lagi dalam negara kita yang berbilang kaum. Kepercayaan ateisme ini juga merupakan kesalahan undang-undang tau. Kenapa saya cakap macam ni? Negara kita sebenarnya mengekang sebarang penyebaran doktrin yang tidak sahih terhadap prinsip-prinsip. Dan seterusnya, ateisme ini mencemari prinsip pertama dalam rukun negara kita, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kalau anda nak tahu, isu ini berkait rapat dengan masalah keyakinan individu. Maka strategi dan pendekatan efektif harus dilakukan. Mari kita lihat cara-cara penyelesaian bagi isu ateisme ini. Menyangkal ateisme perlu dijalankan dengan mengenal pasti pendekatan yang betul terhadap golongan ateis ini, kerana ia bukan sesuatu perkara yang mudah untuk kita mengubah pendirian seseorang. Pertama sekali, seorang pemimpin negara harus memainkan peranan untuk menyebarkan ilmu tentang agama kepada khalayak ramai. Sistem ini perlu menekankan tentang pentingnya agama kepada setiap manusia kerana ia dapat melahirkan seorang manusia yang berakhlak mulia daripada aspek spiritual, intelektual, fizikal dan sebagainya. Hal ini perlu diterapkan di pendidikan awal, iaitu sekolah, agar kanak-kanak faham tentang kelebihan agama, kepentingan agama dan membesar dengan pegangan agama yang kuat. Baik, cara yang seterusnya, penguasaan undang-undang di Malaysia harus diperketatkan. Sebagai contoh, pihak berkuasa seperti JAKIM dan sebagainya perlu mengasingkan golongan ateis ini dan memberi pilihan kepada mereka untuk beragama ataupun gugur status sebagai warga negara Malaysia. Ataupun, jika didapati golongan ateis ini menyumbang pada huru-hara di Malaysia, maka hukuman berat seperti penjara seumur hidup boleh dikenakan. Dengan wujudnya hukuman ketat bagi undang-undang ini, tiada individu berani untuk berlegar bebas tanpa beragama dan melakukan jenayah. Hal ini perlu dilakukan agar keselamatan rakyat Malaysia dijamin dan agama lain tidak tergugat. Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, artis diklasifikasikan dalam satu kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948 kerana sebarang bentuk penyebaran ideologi ateisme ini dianggap sebagai penyangkal kesucian agama-agama lain yang terdapat di Malaysia. Terakhir sekali, golongan ateis ini dianggap sebagai golongan yang tidak berkeyakinan. Jadi, pendekatan yang sesuai ialah dengan memberi dorongan secara berhikmah dan bijaksana. Kita boleh mencontohi Rasulullah SAW dengan menggunakan cara pengulangan nasihat ataupun message secara 3 kali. Terakhir sekali, golongan ateis ini dianggap sebagai golongan yang tidak berkeyakinan. Jadi, pendekatan yang sesuai ialah dengan memberi dorongan secara berhikmah dan bijaksana. Kita boleh mencontohi Rasulullah SAW dengan menggunakan cara pengulangan nasihat ataupun message sebanyak 3 kali agar mereka dapat menerima. Dan selain itu, memberi petunjuk juga dapat memberi impak positif kepada orang lain untuk berbuat baik seperti yang baginda lakukan. Baginda juga menggunakan sentuhan emosi dan menyampaikan dakwahnya. Pendekatan ini sangat sesuai diberikan kepada golongan ateis yang sesat supaya mereka dapat melihat keindahan beragama dan berakhlak mulia. Solusi ini dapat merubah persepsi mereka serta meyakinkan mereka tentang hal agama. Dan boleh dilakukan di mana-mana sahaja, sama ada di sekolah, di media sosial dan lain-lain lagi. Kita semua perlu menggunakan kemudahan internet untuk menyampaikan dakwah kontemporari ini ke arah kebaikan. Sekarang ni kan kita semua mahir dengan social media. Jadi inilah peranan kita. Pengaruh positif akan memberikan impak positif kepada golongan ateis
Inilah yang dipanggil cara penyelesaian yang berhikmah dan bijaksana. Seperti dialog, pembincangan atau berbicara dari hati ke hati untuk menyebabkan ramai lagi golongan etis berpeluang mempelajari tentang agama dan menganutinya dengan lebih berkesan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita ke pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farisha binti Nur Azlan dan saya akan menghuraikan tentang perspektif Islam terhadap etism. Yang pertama adalah golongan etis semakin lantang mengeluarkan pendapat dan bebas bersuara. Ini kerana golongan etis tidak mengakui kewujudan Tuhan dan menurut pandangan golongan ini, segala perkara yang terbabit dengan Tuhan adalah tidak benar. Oleh itu, menurut perspektif Islam, pengaruh golongan liberalis, literalis dan etis akan membuka ruang serta pintu yang lebih luas kepada penyelewengan agama jika ianya tidak dibendung. Selain itu, pengaruh fahaman etis yang menular dalam kalangan umat Islam juga telah diperkatakan. Menurut perspektif Islam, golongan literalis dan etis umpamanya mengeluarkan pandangan supaya orang Islam tidak taksub dengan ulama dan aliran mazhab dan sebaiknya merujuk terus kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Akhir sekali, golongan etis berusaha memisahkan agama dan kehidupan bermasyarakat umat Islam. Dalam konteks ini, perspektif Islam mengatakan bahawa golongan yang terpengaruh dengan fahaman etis ini terdiri daripada individu-individu yang skeptikal terhadap ajaran Islam sebagai jalan penyelesaian pada permasalahan dunia. Keraguan golongan ini bertitik tolak daripada penilaian sempit mereka mengenai tahap kualiti umat Islam yang pada tanggapan mereka masih rendah. Bukan itu sahaja, bahkan permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, jenayah, konflik, perpecahan serta perbezaan berdasarkan agama dan bangsa masih berleluasa. Maka di sini saya ingin merumuskan bahawa pandangan etism barat melahirkan ketidakpercayaan atau keraguan seseorang terhadap sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Apabila akal bekerja sejalan dengan tuntutan-tuntutan wahyu, maka akan terlihat kolerasi yang meyakinkan. Akal mempermudahkan kita untuk mengimplementasikan ajaran agama dan memberi solusi yang terbaik untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin dalam kehidupan beragama. Akal dalam Islam menolak etism yang beranggapan bahawa Tuhan tidak mempunyai peranan sama sekali terhadap penciptaan alam semesta. Islam membuktikan kewujudan Tuhan secara rasional sebagaimana yang diungkapkan ulama-ulama Islam yang sudah tentunya merujuk kepada konteks wahyu dan sunnah. Telah terbukti bahawa setiap manusia di muka bumi ini mempunyai pandangan dan kepercayaan yang berbeza tentang agama dan cara menjalani hidup seharian mereka. Meskipun semua manusia menganut agama dan kepercayaan yang berbeza, kita sesama manusia haruslah menghormati kepercayaan mereka walaupun telah jelas terbukti di dalam Al-Quran bahawa agama yang mulia, hakiki dan layak disembah hanyalah agama Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih dari kami kumpulan 7.